saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan ataupun peringatan ataupun teguran. Alhamdulillah, setelah pemergian Allahyarhamah Siti Sarah, kita boleh melihat liputan yang begitu meluas, dan semalam dikhabarkan adanya solat jenazah ghaib. Subhanallah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Itu adalah rizki arwah, itu adalah bahagian yang Allah tetapkan dan tentukan buat beliau pada saat ini. Namun kebimbangan saya, saya harap penjelasan saya ini tidak disalahfahami. Namun kebimbangan saya, sahabat-sahabat sekalian, sebab itu saya katakan sahabat ya, apabila saya mula membaca banyak komen-komen warganet. Warganet ni orang yang aktif dengan internet lah, dengan media sosial. Komentar warganet, terutamanya di page-page utama yang membuat liputan secara meluas. Subhanallah. Antara komentar yang membimbangkan saya, antara komentar yang membuatkan saya berfikir-fikir sampai tidur, sampai saya menuliskan, sampai saya merujuk kepada beberapa pihak. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebelum itu sebenarnya ibu saya sendiri pun dah ada beri pandangan kepada saya supaya saya berhati-hati. Masya Allah. Beliau mengatakan, subhanallah, bahagian arwah Siti Sarah itu kita tidak ada apa-apa pertikaian. Tetapi sekarang bahagian warganet ni yang perlu kita perhalusi. Subhanallah. Antara komentar yang membimbangkan saya, ini contoh saja saya bagi, ini yang saya baca ya, komentar yang saya baca. Antaranya contoh, Siti Sarah kehidupannya biasa saja, pakaian dia pun biasa je, macam-macam kita ni je. Dia punya perangai pun gila-gila macam kita je. Moral of story, dia tuliskan moral of story, kita tak perlu pun jadi bagus sangat, baik sangat, tak perlu pun nak hijrah bagai ayat tu, tak perlu pun nak bersungguh nak berhijrah, nak tukar pakaian, kita boleh kekal je dengan pakaian kita ni. Yang penting kita kena buat amalan. Saya baca tu saya dah bimbang. Lepas tu yang kedua, kita jangan judge seseorang. Kalau jadi artis pun boleh je kematian yang baik. Belum tentu orang yang nampak baik, kerja-kerja baik, orang-orang nampak alim tu boleh mati mulia macam Sarah ni. Allahu Akbar. Saya jadi makin risau. Kemudian saya baca banyak lagi komen-komen yang pada wallahualam kita beranggap dia kurang faham dan dia kurang tahu. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Ya, merisaukan statement begitu. Saya rasa ramai juga yang sebut-sebut, ramai juga yang baca, faham kan? Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sebab itu dalam kuliah saya pagi berkenaan dengan arwah, begitu juga tulisan saya tidak menggunakan perkataan dijamin syurga baginya, seolahnya confirm syurga baginya, confirm husnul khatimah. Kita sentiasa dianjurkan oleh alim ulama untuk mendoakan. Sebab itu kita doa, Allahumma fillaha warhamha wa tub alaiha. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Ya Allah, ia berbentuk doa. Kita bukan dilarang, tetapi adab dan akhlak, dan para ulama mengajarkan kita bagi kematian yang kita lihat sama ada baik ataupun buruk, mendoakan, itulah akhlak kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan antara kebimbangan saya, kadang-kadang ada juga yang menuliskan, contohnya ulama pun tak macam ni. Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Orang soleh, orang alim, ulama, Masya Allah, mereka bukan mati saja mulia, mereka hidup pun mulia. Subhanallah. Dan kemuliaan mereka memberi kesan sepanjang zaman. Ilmu yang disampaikan itu sangat bererti, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sayang, kita tidak menafikan pada kematian arwah ada tanda-tanda husnul khatimah berdasarkan hadis Nabi. Ada tanda-tanda husnul khatimah berdasarkan hadis Nabi. Namun janganlah pula kita membuatkan perbandingan dengan kematian-kematian orang lain. Masya Allah. Itu bahagian dan rizki arwah, dan kita semua cemburu. Saya juga cemburu dan mengharapkan perkara yang sama. Dan di sana ada kematian yang sama kerana COVID-19 ini. Ibu hamil, anak tak sempat jumpa, ada anak-anak kecil. Subhanallah. Namun mungkin berbeza dengan rizki Siti Sarah.
Dan di sana ada kematian-kematian orang soleh, alim ulama, wali Allah, tetapi tidak ada liputan secara meluas. Dan mungkin kerana dia lebih meluas liputannya di langit. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Dan mungkin di sana, subhanallah, ada orang yang benar-benar tersembunyi amal solehnya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, saya nak bagi contoh, ada ramai sebenarnya yang menyumbang senyap-senyap dan saya tak jumpa siapa, saya tak kenal siapa. Melalui akaun yang selalu kita wawarkan untuk infak, untuk sumbangan, yang setiap hari ada masuk 1,000, ada masuk 3,000, ada masuk RM3, RM5. Dan mereka adalah orang biasa. Dan mungkin bila mereka meninggal, tidak ada yang menyingkap amal soleh mereka. Tak ada siapa yang menyingkap, tak ada siapa yang membuka, tidak ada siapa yang akan bercerita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi jikalah berlaku kematian-kematian yang tidak diwairalkan, yang tidak dipopularkan, yang tak dapat publicity, subhanallah, maka jika dia orang soleh, dia orang baik, kita mendoakannya, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Dan saya bimbang hujah-hujah sebegitu untuk menjadikan kita selesa, supaya tak payahlah berubah sangat, okey je. Dan kita tidak tahu ya, akhir kematian arwah Siti Sarah bagaimana keadaannya. Masya Allah, kita tidak tahu. Mungkin saat dia dekat, hampir nak dibius semua tu, nak ditidurkan, Siti Sarah benar-benar bertaubat kepada Allah. Siti Sarah benar-benar redha dengan ujian yang Allah berikan. Siti Sarah benar-benar dalam keadaan bersedia dengan memaafkan semua orang. Subhanallah, asbab itu Allah mengampuni dia, Allah bersihkan arwah, Allah ampunkan, Allah bersihkan arwah, sehingga kan diberikan kematian yang begitu indah, yang memberikan kita satu muhasabah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalian pernah dengarkan kisah ini daripada riwayat yang sahih, seorang wanita yang ketika hidupnya bekerja sebagai ini bukan saya nak buat perbandingan dengan arwah, tapi saya nak sampaikan ada satu kisah benar yang kita boleh ambil kefahaman dan iktibar, yang mana semasa hidupnya melakukan maksiat sehingga pekerjaannya antaranya adalah berzina ataupun pelacur. Dan asbab dia melakukan kebaikan apa, tuan-puan sekalian? Satu hari dia melihat ada anjing yang kehausan, kelaparan. Lalu dia sanggup untuk turun ke dalam perigi, mengambil air dan mengeluarkan dan memberi minum kepada anjing tersebut. Dan asbab kebaikannya itu, Allah memberikan dia hidayah dan petunjuk. Dan diceritakan, dikisahkan wanita ini sebelum wafatnya, sebelum matinya, dia sempat bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia sempat bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi di kalangan wanita ahli syurga. Subhanallah, dia dijamin, dia diberikan syurga, diampunkan Allah dan diberikan syurga. Pernah kan kita lihat, kita baca ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bab Taubat, kita dah baca hari itu, seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Mula-mula 99, lepas tu bunuh 100 orang. Ini cerita daripada Nabi SAW. Nabi menceritakan suatu ketika dahulu ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian dia berjumpa dengan seorang ahli ibadah. Lalu dia bertanya, adakah ada peluang aku untuk bertaubat? Lalu ahli ibadah ni jawab, oh, kau dah bunuh teruk sangat sampai 99 orang. Seorang pun dah teruk. Hari ni kalau kita jumpa ada orang tu bunuh seorang pun dah teruk sangat dah. Ini bunuh 99 orang. Dan kalau seseorang itu dah buat sesuatu sesuatu kezaliman sampai membunuh 99 orang, sudah tentu kezaliman lain dia dah buat dah. Mencuri ke, merompak, pukul, sebab bunuh dia tak sampai tahap bunuh. Kemudian bila dengar ahli ibadat jawab macam tu, tak ada peluang untuk taubat, dia bunuh ahli ibadah tu, cukup 100 orang. Ini cerita sahih daripada Nabi. Kemudian akhirnya dia pergi jumpa orang alim. Orang yang berilmu, lalu dia tanya soalan yang sama. Kemudian orang alim menjawab, tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali syirik. Walaupun sebesar dan sebanyak mana dosamu, Allah akan ampunkan. Lalu cerita pembunuh ni, subhanallah, dia pun alim ni kata, sekarang kamu berhijrah. Kamu pergi ke suatu kampung, yang mana kampung itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Tinggalkan kampung kamu, kerana kampung kamu itu berkumpulnya orang-orang yang melakukan kezaliman. Lalu dia terus nekat untuk pergi berhijrah, tinggalkan kampung halamannya untuk menuju ke kampung orang-orang soleh. Namun takdir Allah, dia mati di pertengahan jalan. Lalu datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab kata,
mayat ini, hamba Allah ini milikku, kerana dia sepanjang hidupnya sentiasa melakukan kezaliman, maksiat, dosa-dosa yang besar. Subhanallah. Kemudian malaikat rahmat pula berkata, urusan jenazah ini urusanku, arwah roh ini urusanku, kerana dia dah pun bertaubat, ingin bertaubat. Lalu Allah memerintahkan dua malaikat ini untuk mengukur kedekatan, mana lebih dekat. Jenazah ini lebih dekat dengan kampung dia yang lakukan banyak keburukan ataupun dengan kampung orang-orang baik. Kemudian bila diukur, beza hanya satu jengkal. Ini satu jengkal saja. Dia lebih dekat dengan kampung-kampung orang baik. Lalu Allah mengampuni dia dan dia dikurniakan, diampunkan Allah dan dia dikurniakan syurga Allah. Ini cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini belum sempat buat amal soleh, belum sempat betul-betul solat ke, zikir ke, belum sempat. On the way, subhanallah. Tetapi niat dia, nekat dia, subhanallah. Dan Masya Allah, arwah Siti Sarah disingkap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan, sedekahnya, amal-amal solehnya. Dan mungkin asbab itu lalu Allah memberikan peluang kepadanya sebelum kembali kepada Allah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak betulkan sedikit kefahaman kita. Kan komen-komen yang tidak wajar, jadi tolong sampaikan. Sebab saya bimbang bila saya baca komen-komen tu yang disebutkan, oh Siti Sarah okey ya, dia pun macam kita ya, kita tak adalah, jadi kita tak perlu pun nak hijrah. Saya moral of story, dia sebut kesimpulan, dia kata moral of story, kita tak perlu pun nak hijrah bagai. Kita kekalkan je dengan pakaian kita, lebih kurang je pakaian kita macam Siti Sarah. Dia pun huha-huha macam, ya itu kan karakter arwah, subhanallah. Soalnya mereka ada golongan yang menyedapkan hati ataupun selesa tak berhijrah kerana alasan-alasan seperti itu. Kita tak tahu apa yang Allah tahu. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Yang dijamin syurga, yang dijamin husnul khatimah adalah hanya yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebut Abu Bakar fi jannah, Ali fi jannah, Uthman fi jannah, kan? Masya-Allah. Umar fi jannah, dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Yang mana Rasulullah jamin itu saja yang benar-benar terjamin dan benar-benar confirm. Jadi selain yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai adab dan akhlak kita bila berlaku kematian yang jelas nampak husnul khatimah, ataupun bahkan ada kematian-kematian yang buruk sekalipun, dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan yang mungkin ada kematian seorang wanita dicabut, dirogok ataupun dibunuh, diseksa sekalipun, subhanallah, kita berdoa supaya kematiannya kematian yang baik dan husnul khatimah. Subhanallah. Sebab itu bila ada kematian yang jelas nampak husnul khatimah, ataupun kematian biasa yang kita nampak biasa-biasa saja, ataupun kematian yang buruk, akhlak kita adalah mendoakan. Subhanallah, mendoakan. Dan janganlah kita mengambil keburukan ataupun kesilapan arwah untuk menyedapkan hati kita. Okey je, subhanallah. Okey je, kita pun biasa-biasa, dia pun biasa, tapi boleh kematian gini. Jadi tak mustahil. Orang baik, orang mulia, orang beriman, orang soleh pun tak dapat macam ni. Dia ni mungkin lebih lagi kedudukan. Jangan kita pandai-pandai buat ulasan benda gaib, benda yang kita tak nampak, benda yang kita tidak tahu, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Mudah-mudahan tak salah faham ya penjelasan saya ini. Mudah-mudahan boleh faham dengan cara yang benar apa yang cuba saya sampaikan. Sebab itu insya-Allah saya akan buat satu slot amalan-amalan yang boleh mendapat husnul khatimah. Maksudnya, selain daripada kita membicarakan tanda-tanda kematian husnul khatimah, perkara yang lebih penting adalah kita membicarakan tentang bagaimana, apakah amalan untuk dapat husnul khatimah. Apakah yang perlu kita lakukan untuk dapat husnul khatimah? Masya Allah. Jadi, itu yang kita boleh buat ketika hidup. Kalau tanda selepas mati, dan kita tak tahu bagaimana tanda-tanda kematian kita besok. Masya Allah. Jadi janganlah kita rasa kecewa melihat orang yang terdekat yang kita tahu dia baik tetapi tidak ada tanda-tanda yang besar tentang husnul khatimah. Kerana kalau kita dah buat dan orang-orang baik itu dah buat amalan untuk dapat husnul khatimah, insya-Allah husnul khatimah.
Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa tenang sikit bila dah dapat buat penjelasan ini. Mudah-mudahan tidak disalah tafsirkan, subhanallah. Dan kita mendoakan buat arwah, dan kita belajar kebaikan-kebaikan arwah, dan janganlah menyebut-nyebut keburukan ataupun kesilapan aib arwah.